Boleh delete dulu kot tadi. Boleh ke sama? Alright. Okay, nanti onkan je, Ana cuba minta feedback untuk suara. Senang. Okay. Waalaikumsalam. Dah bagi link baru tak? Tu ada yang cakap dia boleh dengar. Hmm? Ada yang komen kata dah boleh dengar lah. Nah. Assalamualaikum, minta respon. Suara jelas tak? Yang reply semua kata dengar. Okey, Alhamdulillah. Okey. Suara kita tengah masuk dalam live. Tapi audio tadi, video tadi. Okey. Okey, kita minta maaf tadi ada gangguan teknikal sekejap. Jadi kami dah resolve, kita sambung semula dan kita mula semulalah kita punya forum pada malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa pada malam ni dalam satu forum bagi membincangkan isu pendidikan dan kaitannya dengan media baru. Dan kami sangat mengalu-alukan kedatangan para panel kami dan juga kepada ibu bapa dan tuan-puan yang sudi bersama kita pada malam ni. Dan semoga kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat yang dikongsikan pada malam ni, insya-Allah. Okey, tajuk forum kita pada malam ini adalah pendidikan dan media baru, berfokuskan kepada penggunaan gadget yang baru. Dan sebelum tu, izinkan saya untuk memperkenalkan dua panel yang kita jemput khas pada malam ini, iaitu panel kita yang pertama, Encik Aiman Amri, seorang pembantu psikologis atau lebih dikenali sebagai Aiman Psikologi. Beliau ni merupakan seorang yang sangat unik pengkajian minda dan tingkah laku manusia, dan beliau merupakan seorang graduan dari University of Nottingham, United Kingdom dalam bidang psikologi dan kini sedang sambung master, tak silap saya. Okey, apa khabar Encik Aiman? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Miss? Alhamdulillah sihat juga, Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Nur Afidah Abu Bakar, seorang pengasas kepada Parent Connect Consultancy. Latar belakang pendidikan beliau ni adalah bidang psikologi dan pendidikan awal kanak-kanak. Dan yang paling penting saya nak note kat sini adalah beliau seorang yang telah mendapat tauliah Positive Parenting Educator daripada badan yang bergelar Parent Practice dari UK. Okay, apa khabar Puan Afidah? Alhamdulillah, sihat Miss Ain. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu tentang tajuk forum kita pada malam ini, supaya perbincangan dan perkongsian kita pada malam ini berada di paksi yang sama untuk menjaga kefahaman yang lebih jelas lah.
Okey, seperti mana yang kita semua tahu, kerajaan kita telah mengambil keputusan untuk melaksanakan PKP pada Mac yang lalu. Dan kesan daripada pelaksanaan PKP tersebut telah memaksa warga pendidik dan ibu bapa untuk bekerjasama dalam melaksanakan kelas atas talian untuk anak-anak kami semua. Jadi disebabkan pelaksanaan tersebut dan kini kita dalam fasa PKPB di Selangor khususnya, timbullah idea daripada pihak sekolah untuk melaksanakan forum pada malam ini untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang pengurusan penggunaan gadget kepada anak-anak kita. Jadi fokus perbincangan kita pada malam ini akan berfokus kepada hal tersebutlah. Okey, dan saya nak ajukan soalan yang pertama kepada Encik Aiman tentang setakat mana keperluan penggunaan gadget untuk tujuan pendidikan dan adakah pendedahan kepada gadget seawal usia 1 hingga 2 tahun juga merupakan keperluan dalam pendidikan. Silakan Encik Aiman. Okay, terima kasih Miss Ain soalan tu. Sebelum saya jawab, kita kena bagi definisi dulu dikatakan sebagai gadget. Kadang-kadang kita ingat gadget ni sekadar telefon ataupun iPad ataupun laptop. Tapi sebenarnya gadget ataupun sesuatu yang mempunyai skrin ni, dia boleh jadi tengok TV, dia boleh jadi kalau zaman dulu dengar radio, zaman-zaman dulu tengok TV hitam putih kan. Cuma zaman sekarang sebab kita punya teknologi semakin canggih menyebabkan gadget tu jadi lebih pelbagai. Dia boleh semudah benda yang dipegang pada tangan. Maka kadang-kadang ada ibu bapa yang memilih untuk menggunakan gadget dengan tujuannya nak mengajar. Contohnya, dia guna gadget untuk tengok rancangan-rancangan yang membina, rancangan-rancangan yang mengajar. Tapi kalau kita ikut daripada panduan daripada American Secretary Association, sepatutnya kanak-kanak di bawah 18 bulan dia tak boleh langsung apa-apa yang bersifat skrin. Bawah 18 bulan langsung tak boleh. Pengecualian yang dia boleh buat hanyalah apabila kanak-kanak ni dia perlu berinteraksi ataupun dia nak kena kontak mak ayah dia ataupun keluarganya yang jauh. Contohnya nak Skype. Contohlah suami isteri ni duduk berjauhan dan anak ni dia nak berbual dengan ayahnya. So waktu tu je dikecualikan, iaitu kanak-kanak ni boleh guna gadget dipantau oleh ibunya untuk dia Skype dengan ayahnya. Itu je pengecualian yang ada. Sebab kalau nak kata bagi skrin yang betul-betulnya sepatutnya 18 bulan ke atas, iaitu ibu bapa kena bersama sekali. Bukannya kita bagi gadget lepas tu kita tinggal. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa yang menjadikan gadget ni macam alat ataupun sesuatu untuk bantu dia supaya anaknya diam boleh main senyap-senyap dan ibu bapa boleh buat kerja masing-masing. Sebenarnya begini sangat bahaya sebab kalau kita lihat gadget ni, dia sebenarnya gadget ni dia neutral tau. Dia tak ada dia tak kata gadget ni macam bagus tak bagus. Sebab gadget ni dia neutral. Dia adalah sejenis alat dan kalau kita gunakan dengan betul, dia akan jadi kelebihan. Tapi kalau kita gunakan dengan cara yang salah, dia akan jadi mudarat. Ibarat pisau lah lebih kurang kan. Pisau ni dia tak ada salah pun. Tapi kalau pisau ni kita bagi kepada chef tukang masak, maka dapatlah makanan yang sedap. Tapi kalau pisau ni kita bagi pada seorang pembunuh, maka akan ada nyawa yang hilang. So gadget ni dia adalah satu, saya boleh kata zaman sekarang kita kena melihat kerana norma baru di mana fasa pandemik ni menyebabkan semua orang kena duduk rumah, kelas pun berlaku secara online, maka tak nak gadget tu merupakan satu alternatif yang sesuai pada zaman sekarang. Sebab kalau tak memang kita tak ada, maksudnya cikgu langsung tak boleh nak mengajar pelajar-pelajar dekat rumah kan. Sebab tu pentingnya pantauan. Bagi saya tak kisahlah kita bagi apa-apa pada anak, yang penting adalah pantauan daripada ibu bapa. Sebab kalau kita bagi tapi menjadikan itu sebagai alat untuk dia senyap, untuk dia tak tegur kita boleh buat kerja masing-masing, dia akan lagi rosak lah. Sebabnya kanak-kanak ni, ada satu kajian yang saya pernah baca, kesan dia bagi dua situasi tau. Ibu bapa yang ada bersama kanak-kanak, tapi ibu bapa tu tak layan anak-anak ni. Maksudnya ibu bapa tu sibuk buat kerja dan anak-anak duk main dalam satu ruang sama kan. Dengan situasi di mana anak-anak ni sama juga dekat ruangan main, tapi ibu bapa tak ada kat situ. Kesan ibu bapa yang ada depan mata anak-anak, tapi secara emosinya tak available untuk anak-anak, jauh lebih mudarat berbanding ibu bapa yang tak ada langsung.
Sebab kanak-kanak ni dia akan belajar bahawa oh mak ayah ada kat depan dia. Tapi semua sibuk duk main gadget, semua duk sibuk main buat kerja masing-masing dan tak main dengan dia. Berbanding dengan situasi di mana memang ibu bapa tak ada bersama anak-anak tu, anak-anak okey. Dia mungkin ada separation anxiety di mana dia takut mak ayah dia tak ada, macam dia pergi kat nursery semua kan. Tapi bila mak ayah dia tak ada, dia tak ada satu mentality rasa bahawa mak ayah dia tak ada kat situ tapi tak peduli pada dia. Sebab memang dia tahu mak ayah memang tak ada. Sebab tu penting untuk kita hati-hati juga pasal ni. Tapi saya tutuplah jawapan saya kalau kita nak sebut pasal kelebihan ke kebaikan ataupun apa saja berkaitan dengan gadget ni, semuanya berbalik kepada kita sebagai ibu bapa juga. Kalau kita tak nak anak kita main gadget sepanjang masa sampai tak belajar ataupun duk main dalam bilik, main telefon masing-masing, maka kita juga kena buat benda yang sama. Jangan kita kata kat anak-anak tak boleh main gadget, tak boleh ni, tak boleh ni, tapi kita sendiri yang waktu makan duk main phone, duk dalam bilik main Facebook, waktu anak-anak tengah main kat luar, kita sendiri yang menjadi contoh yang baik. Sebab kanak-kanak ni dia adalah cerminan kepada ibu bapa. Dia akan cakap semua benda, tak kisah benda tu salah atau tidak, dia akan lihat apa yang diperhatikan, dia akan jadi tingkah laku dia. Terima kasih kepada Encik Aiman. Poin yang saya notekan kat sini adalah Encik Aiman fokuskan kepada pantauan. Okey, maksudnya gadget itu sesuatu benda yang natural, alat yang natural. Cuma dari sudut penggunaan kita untuk perkara yang baik ataupun buruk itu yang memberi kesan kepada kita. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya nak berkata kepada Puan Ida. Dan soalan saya ini berkenaan dengan interaksi guru dengan ibu bapa atau murid di sosial media. Dan agak menarik benda ni untuk dibincangkan kerana anak murid seusia di sekolah rendah daripada 7 hingga 12 tahun sudah mula ada sosial media sendiri. Dan mereka pun secara confident untuk berinteraksi dengan guru mereka di sosial media. Dan apa yang ingin saya tujukan kat sini adalah adakah situasi ini ada sudut positifnya dan apa sudut negatifnya terhadap situasi yang saya nyatakan tadi, dan kalau boleh nyatakan tips sedikit tentang do's and don'ts untuk situasi yang saya nyatakan. Dipersilakan Puan Hafidah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Miss Ain. Terima kasih juga kepada Seriti Amilin yang telah menjemput saya untuk forum pada hari ini. Soalan yang sangat menarik, yang sangat timely yang sangat kena pada masa ni di mana banyak interaksi yang berkisar di atas platform media sosial sekarang ni. Dan juga menarik juga pemerhatian Miss Ain tadi tentang kanak-kanak sekarang dari seawal usia 7 tahun dah ada akaun media sosial sendiri. Ya, ada baik dan seperti yang Encik Aiman cakap tadi, ada pro, ada cons ada baik, ada buruk dia. Tapi satu yang saya lihat keburukan lah apabila anak-anak ni ada social media sendiri dan mereka juga boleh berinteraksi dengan guru, mereka juga terbuka luas untuk berinteraksi dengan orang lain juga di luar, dan keburukan berlaku apabila berlaku konflik antara ibu bapa dan guru di media sosial secara terbuka di mana anak-anak ni boleh membaca tengok guru menyalahkan ibu bapa menyalahkan guru apabila berlaku sesuatu hal seperti yang biasa kita lihat tular lah di media sosial sejak beberapa tahun kebelakangan ni kan, yang tentang isu WhatsApp, ibu bapa terlalu berlebih-lebihan di WhatsApp group, cikgu viralkan, kemudian ibu bapa viralkan, anak-anak baca, anak-anak murid baca. Benda ini sebenarnya dia mewujudkan rasa tidak hormat murid atau kanak-kanak sama ada terhadap ibu bapa ataupun terhadap guru. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa, kita tengok anak-anak generasi sekarang ni biadab, kurang ajar, kita kena analisa kembali kenapa mereka jadi begini. Selalunya kita kaitkan dengan anak-anak yang tidak di rotan sebab tu mereka jadi kurang ajar begitu. Sebenarnya kita yang mewujudkan society atau masyarakat yang menyebabkan kanak-kanak hilang rasa hormat kepada guru dan kepada ibu bapa, kena sering melihat pertelingkahan secara terbuka antara ibu bapa dan guru. Itu di media sosial, belum lagi di rumah. Kita mungkin ibu bapa sentiasa bercakap ataupun mengecam guru itu, guru ini, jadi anak-anak mendengar. Jadi tidak wujud rasa hormat. Jadi anak-anak pun berlaku biadab terhadap guru. Dan mungkin juga guru mengumpat ibu bapa pula di sekolah. Jadi anak-anak juga menjadi
tidak suka dan keadaan macam itu jadi biadab, tak ada ibu bapa, tak ada guru. Ini keburukannya apabila interaksi berlaku pada platform yang tidak kena dan situasi yang tidak kena. Jadi tips yang saya nak berikan ni tak adalah secara detail ya. Sebenarnya benda ni boleh dikatakan common sense bagi orang dewasa. Kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, kita sudah semestinya ada common sense apa yang baik dan apa yang buruk. Kerana otak kita dah sepatutnya berkembang dengan matang. Jadi kalau dalam interaksi kita antara ibu bapa dan guru, kita yang pertama sekali, kita kena mula dengan rasa hormat. Guru hormat ibu bapa hormat guru. Hormat bagaimana? Hormat bukan saja dari segi bahasa, gaya bahasa yang kita guna. Malah hormat waktu guru. Saya dengar ramai juga ibu bapa yang tak kira masa hantar WhatsApp pada guru. Tanya itu, tanya ini sampai ke tengah malam, awal pagi Bila cikgu tak respon, mulalah viral. Cikgu ni kita tanya dia tak jawab kan. Ini menunjukkan rasa tidak hormat kepada guru. Guru juga ada masa tertentu yang dia ingin rehat, yang dia inginkan me time tidak mahu fikir tentang kerja. Semua orang begitu. Jadi ini hormat. Guru juga kena hormat kepada parents. Apabila parents WhatsApp kita pada masa yang sesuai, jadi kita respon. Jadi kita hormat pada pertanyaan, pada concern ibu bapa tu. Ini mutual respect terpanggil. Bukan hanya ibu bapa hormat pada guru, guru juga hormat pada ibu bapa. Bila saling hormat menghormati, anak-anak belajar. Anak-anak belajar untuk menghormati ibu bapa, anak-anak belajar untuk menghormati guru. Yang kedua, kita kena ada trust ataupun kepercayaan. Sebagai bapa, percaya pada guru. Percaya ni guru anak saya ni. Jadi kita kena percaya pada dia tentang kemampuan dia, tentang ilmu yang dia ada. Begitu juga guru. Percaya yang ibu bapa inginkan yang terbaik buat anak dia. Jadi kita harus, ibu bapa dan guru kedua-duanya harus ada ilmu yang sama tentang pendidikan, tentang perkembangan kanak-kanak. Bila hanya guru yang ada ilmu, ibu bapa tak ada ilmu, berlaku konflik, berlaku clash di situ. Sebab ibu bapa tidak faham apa sebenarnya yang cikgu buat di sekolah ni, apa yang sekolah ni sedang lakukan. Begitu juga elok juga kalau guru-guru memahami latar belakang ataupun psikologi ibu bapa itu sendiri supaya dia faham kenapa ibu bapa ni bertindak begini. Apakah yang menyebabkan dia begini? Sebab selalunya tindakan ini adalah terhasil daripada pemikiran dan juga emosi. Jadi guru juga cuba memahami ibu bapa juga cuba memahami guru. Jadi tak adalah nak berkelahi sangat di media sosial atau berinteraksi dengan secara negatif. Ini dari segi hubungan kita dengan antara orang dewasa. Dan ibu bapa juga perlu faham tentang keperluan anak juga dalam berinteraksi dengan guru. Dalam WhatsApp group sekolah atau WhatsApp group kelas, pastikan ibu bapa tidak menjadi helikopter parent. Helikopter parent ni maksudnya helikopter kan dia sentiasa berlegar-legar kan di atas. Itu tugas helikopter dia, pusing-pusing di situ. Di helikopter parent ni dia sentiasa berlegar-legar, pusing-pusing nak pastikan anak dia dapat membantu anak dia. Ya, contoh dia, WhatsApp cikgu, anak saya ni homework muka surat berapa cikgu? Jadi ibu bapa yang sibuk, anak ni relax je. Ibu bapa yang kelam kabut dengan homework anak, kelam kabut dengan buku anak, kelam kabut dengan Tupperware anak. Tupperware kena bawa balik jangan lupa Kelam kabut dengan segalanya tentang anak. WhatsApp cikgu sepanjang masa. Sebab dia jadi helikopter parent, dia berlegar-legar. Dan ibu bapa juga jangan jadi lawnmower parent. Lawnmower parent ni dia hendak ubah semua rintangan-rintangan yang anak hadapi. Contoh dia, anak tertinggal buku. Dia kelam kabut nak pergi hantar sebab dia takut anak dia menghadapi kesusahan di sekolah dengan guru sebab tertinggal buku. Sedangkan kanak-kanak dia kena belajar. Kalau dia tertinggal buku, kalau kita hantar, rasanya lain kali dia tertinggal lagi tak? Dia tertinggal lagi. Kita kena hantar lagi. Dia tertinggal lagi, dia tak belajar. Okay, kalau kita tidak hantar, biar dia rasa kesan daripada kecuaian atau kelalaian dia, lama-lama dia tak tinggal. Ataupun tinggal bekal. Allah gelabah ni mak, nanti anak saya nak makan apa Nanti anak saya kebuluran kat sekolah nak makan pun tak ada. Gelabah. Cikgu boleh tak bagi duit pada anak saya, ada tak berlaku? Mungkin bukan di Sri Amilin lakukan. Cikgu boleh tak tolong bagi duit pada anak saya. Pernah tengok WhatsApp group tu? WhatsApp tu, cikgu boleh tak bagi duit pada anak saya, nanti dia tak boleh makan. Sebab anak ni, kanak-kanak dia very resilient. Dia tahu. Kan kita biasa kecil, saya pun biasa tertinggal duit sekolah. Tapi kita ada rakan-rakan, kita cuba, kita resilient. Ataupun mungkin dia pergi minta bantuan guru dengan sendiri dia belajar. Jadi ibu bapa jangan gelabah, jangan jadi lawnmower parent. Jadi ini salah satu aspek yang kita kena fikirkan apabila kita berinteraksi dengan guru di media sosial. Satu, hubungan kita antara orang dewasa dan juga tentang keperluan anak kita di sekolah.
Jadi ini adalah asas atau tips yang boleh saya berikan. Sebagai orang dewasa, kita fikir sendiri apa do's and don'ts yang perlu kita tulis, yang perlu kita communicate lah pada guru-guru di sekolah. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Puan. Terima kasih sangat-sangat sebab saya sebagai seorang guru dan banyak pengalaman tu kita lalui bersama dengan parents dan juga anak-anak murid kita. Jadi bila dengar Puan cakap macam tu rasa nak tergelak pun ada. Okey, jadi tak apa. Alhamdulillah, terima kasih sebab cakap benda tu, suarakan benda tu. Jadi saya nak move kepada Encik Aiman. Untuk Encik Aiman ni saya nak tahu apa kesan penggunaan gadget secara berlebihan terhadap perkembangan mental dan juga fizikal kepada anak-anak. Dan saya tak nak kita fokuskan terhadap positif sahaja ataupun negatif sahaja. Kita bincangkan kedua-dua aspek supaya kita boleh menilai apa yang positif tentang penggunaan gadget dan apa juga yang negatif tentang penggunaan gadget. Silakan Cik Aiman. Terima kasih. Okay, terima kasih soalan Miss Ain. Sekadar tambahan lah, tadi waktu Puan Rafidah sebut pasal role model parents kan, saya nak tergelak sekejap sebabnya anak saya masih kecil lagi lah, maksudnya saya belum melalui hantar dia pergi ke sekolah. Tapi saya boleh kaitkan dari segi lone model husband, di mana isteri saya selalu chargekan phone dia, hantar dia pergi kerja, balik kerja, bagi makan, tolong basuh pinggan untuk dia tu. Dia macam tergelak sikit kat situ lah. So lepas ni saya kena bagi dia belajar sendiri. Okay, tambahan je lah. So topik pasal kesan penggunaan gadget berlebihan pada fizikal dan juga mental kan. Okay, saya kat sini saya tak nak kata bahawa gadget ni tak bagus, dia tak elok, kita kena elakkan. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kita punya sesi malam ni untuk jadi begitu. Tapi saya nak ceritakan antara kelebihan dan kebaikan dan kekurangannya dan tuan-puan sendiri yang pilih. So bagi saya, gadget ni dia adalah satu alat bantuan. Dan bila kita sebut alat bantuan, kalau kita guna dengan betul, dia akan jadi kelebihan yang akan lebih dahsyat berbanding ibu bapa sebelum ni. Saya bagi contoh lah. Zaman dulu, kalau kita nak ajak anak tengok lembu contohnya lah. Kita nak perkenalkan kepada anak sebab waktu anak-anak umur 1 tahun ke 2 tahun, dia dah mula ada konsep kita panggil sebagai object labeling. Ataupun apa-apa labeling lah. Konsep labeling ni maksudnya dia mula kenal bila kita kata tutup pintu, dia tahu pergi tutup pintu. Kita kata nak susu tak, dia tahu susu tu apa. Mana papa, dia tahu tu papa. Dia mula labelkan apa yang dia nampak dengan perkataan ataupun identiti benda tu. So bila kanak-kanak dia mula ada konsep macam ni, ibu bapa zaman dulu, kalau saya bagi contoh mudah faham lah, kita nak ajak anak lembu tu macam mana dan bunyi lembu. So mungkin kita boleh buat dari segi lembu kata apa? Ataupun kita bawa pergi ladang. Tapi zaman sekarang kerana kelebihan ada gadget, kita boleh semudahnya tunjuk dekat YouTube sahaja. Kita buka YouTube, kita search pasal lembu, lepas tu dia ceritakan, tu lembu. Tengok tu lembu. Lembu tu warna putih, warna hitam. Dia jadi kelebihan bila kita gunakan tu sebagai alat untuk membantu pendidikan kanak-kanak. Tapi bila kita jadikan dia satu berlebihan, dia akan mulalah isu-isu seperti kalau siapa pernah dengar istilah techno-stress. Tahun 1984 ada satu istilah diperkenalkan oleh psikologis iaitu techno-stress. Techno-stress ni kita nak bagi definisi bahasa bukunya adalah, kalau ikut silibusnya, techno-stress ni adalah keadaan sindrom tertekan ataupun neurological distress daripada kesan penggunaan gadget yang berlebihan. Daripada komputer, skrin, laptop, phone, TV. Dan benda ni dia jadi stres yang melampau kepada dari segi 3 komponen penting, iaitu dari segi dia punya neurologi, kemudian dia punya mental, kemudian dia punya jantung. Macam mana bagi jantung, jap kita terangkan. So techno-stress ni adalah benda yang sebelum ni dia selalu berkaitan dengan mereka yang bekerja dengan dunia tersebut. Maksudnya mungkin orang yang buat coding, buat website zaman dulu lah. Tapi zaman sekarang kerana faktor norma baru, semua orang mula terdedah pada skrin. Menyebabkan techno-stress tu lagi ramai kena. Dan techno-stress ni bahaya. Sebabnya bila kita tak kawal, techno-stress ni sampai tahapnya kalau nak kata macam mana dia bagi kesan okay, saya bagi contoh lah. Kita sebelum tidur, biasanya kita buat apa sebelum tidur? Kita gosok gigi, kita basuh muka, kita solat isyak dan sebagainya. Dan kadang-kadang sebelum tidur,
apa yang kita akan buat adalah ni generally lah, bukan semua, iaitu kita akan main phone. Kita duduk tengok phone, duduk baca Twitter, baca Facebook, baca komen, baca WhatsApp, membawang dan sebagainya. So bila kita duduk baca phone semua tu, phone ni dia adalah sejenis screen, dia sejenis gadget dan dia akan transmit, kita panggil sebagai blue light, cahaya biru. Blue light ni adalah cahaya yang dia bagi kesan yang tak bagus dari segi macam ni. Bila kita tidur, kita sebagai manusia, otak kita akan secrete hormon dinamakan sebagai melatonin. Melatonin ni berguna untuk memastikan kita punya sleep cycle okey, kita boleh tidur dengan lena, kita boleh masuk deep sleep, badan kita betul-betul rehat. So melatonin ni penting, otak kita akan secrete bila kita tidur. Tapi apabila ada pendedahan diri kita kepada blue light 1 jam sebelum tidur, iaitu kita main phone tadi, maka melatonin tu takkan terhasil, menyebabkan tidur kita akan terganggu. Bila kitaran tidur terganggu, of course mood kita akan terganggu. Dari segi tenaga fizikal kita akan terganggu. Dan blue light ni juga, melatonin ni juga, satu dia akan tak jadi bila ada blue light. Second, dia tak akan jadi kalau kita tidur waktu siang. Sebab dia cuma boleh secrete waktu malam saja. Dan yang ketiga, dia tak akan secrete melatonin ni kalau kita tidur dalam keadaan lampu putih menyala. Lampu putih macam pendafloor tu. Sebab tu malam biasanya orang pakai lampu warna oren yang kecil, lampu malam kan. So tak boleh tidur dalam keadaan lampu cerah. So 3 faktor ni yang menyebabkan melatonin tak muncul. So nasihat saya, konklusinya kat sini adalah kita kena pastikan bahawa sekurang-kurangnya sebelum tidur, anak-anak dan kita jangan ada pendedahan apa-apa skrin 1 jam sebelum tidur. So macam mana nak buat 1 jam sebelum tidur kalau tak buka WhatsApp, tak buka phone, semua tak bagi anak main game, apa nak kena buat? Maka dekat sini datangnya rutin, iaitu rutin yang kita bina daripada kecil, iaitu nak tidurkan ni, bila kita nak tidur ni, kita tak boleh secara mengejut. Jaranglah saya jumpa orang yang tengah duduk aktif-aktif, tiba nampak katil, dah malam pak terus tidur. Dia macam kita R&R lah, kita ada, contoh macam kita tutup kipas lah sebagai analogi kan. Bila kita pergi tutup switch kipas, kita tekan, kipas tu dia bukannya tak terus berhenti. Tapi kipas tu akan makin perlahan, akhirnya baru berhenti. So sama juga persediaan anak-anak dan juga kita sebelum tidur adalah kita kena bagi mereka ada ritual ataupun rutin yang kena buat sebelum tidur. Iaitu habis main game ke, habis belajar kat screen semua tu, kita buatlah. Pergi solat isyak sama-sama, kita gosok gigi dengan dia, kita bacakan buku, kita ceritakan dia kisah-kisah atau apa saja, berbual sikit-sikit dan lama-lama akhirnya baru tidurkan dia. So sama juga dalam konsep mental juga. Kita pendedahan kepada gadget ni, dia akan beri kesan kepada mental, iaitu teknostress yang sebut tadi tu. Macam mana teknostress ni adalah apabila kita rasa mula datangnya satu istilah yang orang panggil sekarang adalah pandemic anxiety. Pandemic anxiety ataupun kegelisahan waktu pandemik ni dia muncul pada waktu musim pandemik COVID tu. Menyebabkan ibu bapa dan juga anak-anak kadang-kadang dia terasa dengan pandemic anxiety ni dari segi faktor rasa gelisah ataupun rasa dada sakit dan susah nak bernafas. Dan benda ni dia bukan datang tiba-tiba. Dia adalah satu yang datang secara berperingkat. Dan kebanyakannya antara puncanya adalah kerana kurangnya pendedahan secara sosial. Kita jarang jumpa orang, kita jarang berbual dengan orang, kita tak jumpa dengan cikgu kat sekolah, menyebabkan kita ada menghadap skrin sahaja. Lama-lama kita tak ada interaksi sosial ni sebab badan kita akan ada satu kita panggil sebagai social pleasure effect. Rasa keseronokan dalam bersosial. Dan bila kita tak ada elemen keseronokan bersosial ni, mulalah datangnya rasa murung, rasa kosong, rasa macam jiwa kosong, macam hati rasa tak tenteram. Sebab kita kurangnya pendedahan kepada manusia lain. Sebab kita sebagai Muslim pun kita percaya kan, kita ada hablum minallah dan juga hablum minannas. Penjagaan hubungan kita dengan Allah tu mungkin dah okey bila kat rumah. Tapi bila tak ada hablum minannas, menyebabkan kita mula rasa kosong dan mula datangnya emptiness, rasa kosong, rasa murung. Dan sebenarnya kanak-kanak juga boleh lalui benda ni. Orang selalu salah faham, ingatkan anxiety, depression sebenarnya adalah isu orang dewasa. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada WHO, golongan yang paling terkesan dengan isu berkaitan dengan depression dan anxiety dan apa-apa jenis masalah kesihatan mental berkaitan dengan ini adalah umur 15 hingga 29. Yang kedua adalah umur 9 hingga 14. Dan selepas tu barulah dewasa. Cuma dia tak macam kita lah. Dia, kalau kita pasal ni lagi panjang lah, mungkin lain topik. Cuma saya nak bagi pengenalan pasal ni.
Okay, Alhamdulillah. Banyak sebenarnya apa yang Encik Aiman nyatakan tadi sebenarnya memang merupakan kerisauan saya. Dan dari saya ni suka relief class. Itu yang pelik pada saya ni. Saya selalu minta untuk relief class. Dan sebenarnya sebab saya nak ada komunikasi dengan pelajar ni dan saya suka tanya tentang sleeping patterns dia orang. Dan rata-rata Alhamdulillah murid Seriti ni bila saya tanya dalam beberapa kelas, sleeping patterns diorang okey lah. Maksudnya start daripada pukul 9 selepas solat isyak diorang akan tidur. Okey, tapi ada beberapa orang pelajar yang saya take note lah ada masalah tidur, kadang-kadang ada sampai pukul 3 tak dapat tidur dan itu insyaAllah nanti kami akan uruskan kemudian lah dan bincang kepada parents dia. Okey, terima kasih Encik Aiman. Dan kita beralih semula kepada Puan Nur Afidah. Dan tadi Encik Aiman cakap tentang kesan penggunaan gadget terhadap perkembangan mental dan fizikal. Jadi saya nak minta Puan untuk kongsikan tentang peraturan asas yang ibu bapa boleh laksanakan terhadap anak-anak mereka dalam penggunaan gadget. Dan kalau yang benda yang praktikal lagi baguslah. Alhamdulillah, itu saja. Silakan. Terima kasih Miss Ain. Saya tertarik dengan isu tidur lewat di kalangan kanak-kanak sekolah rendah. Sebenarnya tidur lewat ni banyak isu di kalangan remaja sebenarnya sekarang. Tambahan lagi dengan perkembangan dengan gadget ni semua. Tapi kalau anak sekolah rendah sendiri tidur lewat sebab gadget, malah bukan sekolah rendah saja, ada anak-anak tadika juga dimaklumkan kepada saya yang tidur lewat esok tu ke tadika dalam keadaan seperti zombie tidak bermain. Sebenarnya kanak-kanak perlu bermain, sekolah rendah pun perlu bermain. Tapi sehingga kan tidak bermain, tidak bergerak cerdas disebabkan oleh gadget, itu adalah suatu yang sangat membimbangkan atau red flag yang perlu parents concern atau ambil peduli. Okey, tentang peraturan ni menarik sebenarnya. Kadang-kadang orang tak suka berperaturan sebab rasa macam lah budak-budak dah pergi sekolah, banyak peraturan di sekolah, balik rumah nak peraturan lagi, kesian. Bagilah nak relax, tak payah peraturan relax lah, biar dia semua. Tak boleh. Kanak-kanak perlu ada rutin seperti yang Cik Aiman sebut tadi. Perlu ada struktur dalam hidup dia kerana tanpa rutin, tanpa struktur, tanpa batasan dia rasa tak secure. Bila dia rasa tak secure itulah yang dia tindak tingkah laku dia ni tidak seperti yang kita harapkan ataupun tingkah laku dia menguji kesabaran kita kerana dia tidak tahu batasan dia. Dia tidak tahu apa yang boleh dia lakukan, apa yang selamat, apa yang tidak. Saya teringat saya membesar dalam saya dah 1 tahun 80 boleh kira umur saya. Ketika saya membesar sekolah rendah seusia dengan anak-anak Seriti ni, ada 3 gadget ataupun peralatan teknologi yang baru diperkenalkan pada masa itu di Malaysia, mungkin di negara barat sudah ada. Yang pertama saya ingat televisyen warna. Televisyen sebelum tu yang saya ada televisyen hitam putih. Tapi itu dah satu macam turning point jugalah bila tiba-tiba ada color TV di rumah. Saya ingat masa tu dia dah 1 kot. Ayah saya bawa balik televisyen warna ke rumah, itu yang pertama. Yang kedua, telefon. Rumah saya hanya ada telefon apabila saya darjah 5 rasanya. Itu bukannya telefon seperti yang anak-anak sekarang tahu. Telefon mungkin generasi lama dan juga Miss Ain dan Cik Aiman mungkin tahu telefon yang ada pita-pita tali pita-pita tu kan. Yang tidak boleh diceraikan, kena bawa ke mana, tarik ke dalam bilik kalau nak cakap rahsia dengan kawan-kawan apa-apa kan. Itu telefon. Itu yang kedua. Dan yang ketiga video, video kaset, video VHS entah istilah dia semua tak ingat. Itu yang ketiga. Dan saya ingat lagi ketika ayah nak beli video, dia panggil kami adik-beradik. Saya 4 beradik. Dia kata okey, ayah nak beli video. Lah ni ayah nak tanya. Saya orang utara, lah ni ayah nak tanya. Kalau beli video ni boleh kan nak belajar? Dia tanya, boleh tak belajar kalau ada video di rumah? Ini video saja kot kan dibandingkan dengan gadget sekarang yang all in one semua ada. Ini video. Ayah tanya, so ayah buat peraturan untuk kami. Ayah tanya, boleh ke belajar? Pukul berapa nak belajar kalau ada video? Pukul berapa nak tengok video ni? Sedangkan video tu dia bukannya tak ada kawalan, dia mudah dia kan. Ayah dengan mak yang kawal. Tapi ayah tetap tanya bincang kami peraturan kerana pada setiap generasi apabila ada satu teknologi baru diperkenalkan, ia menimbulkan kerisauan pada ibu bapa. Memikirkan tentang kesan dan akibatnya kepada anak-anak. Ini normal. Jadi kalau ibu bapa yang kalau dengan gadget kita tak pantau, seperti yang Cik Aiman sebut tadi, kita tak risau kesan dia kepada anak-anak, sebenarnya kita yang tak normal. Okay? Kita jangan relax sangat.
Tapi janganlah pula kita over sangat sampaikan itu tak boleh, ni tak boleh. Takkan gadget itu satu keperluan ataupun teknologi satu keperluan buat anak-anak sekarang. Ini dunia mereka. Okay? Dan setiap keluarga ada cabaran tersendiri. Ada keperluan tersendiri dan anak-anak dalam keluarga ada pembawaan tersendiri, PN tersendiri. Jadi setiap keluarga ada peraturan mereka sendiri. Jadi kalau saya nyatakan apa peraturan yang perlu ada, mungkin tidak relevan untuk satu keluarga yang lain. Jadi ayah dan ibu yang penting untuk mengadakan peraturan di rumah, ayah dan ibu perlu proaktif. Proaktif ni maksudnya ayah dan ibu perlu pandang ke hadapan. Apakah mungkin cabaran yang akan kita hadapi kalau anak kita diberi telefon, contoh dia. Jadi sebelum beri telefon, sebelum beri komputer pada anak, ayah dan ibu perlu bincang peraturan yang perlu ada sebelum diberi. Itu maksud dia proaktif. Seperti mana ayah saya bincang dengan kami, okey kalau beli video, bila nak tengok video ni, boleh belajar ke tak, bila nak belajar, itu proaktif. Reaktif tu maksud dia bila dah berlaku masalah, anak dah tak tidur malam, baru kita nak bertindak, masa tu dah susah. Susah, sedangkan anak kata, kenapa dulu boleh sekarang baru nak buat peraturan? Kan? Anak dia akan menyoal, akan bertanya. Okay? Jadi ibu bapa kena proaktif, fikir terlebih dahulu sebelum beri gadget pada anak. Okay, duduk bersembang, ini saya namakan United Front, perlu berbincang. Ya, jangan ibu tak nak bagi telefon, ayah nak bagi. Ni tak ada hormat anak pada ibu nanti sebab ayah boleh je bagi. Jadi apa-apa hal dia tanya ayah. Dia tak hormat ibu dia. Jadi ibu dan ayah perlu berbincang apa peraturan yang perlu kita ada di rumah. Sekarang ni anak-anak sepanjang masa di hadapan skrin. Kerana mereka perlu belajar di hadapan skrin. Perlu berbincang. Ya, jangan ibu tak. Jadi kita kena ada peraturan bila masa anak kena berhenti guna skrin. Bila masa anak kena makan seperti rutin tadi. Bila masa anak kena solat. Ya, bila masa mungkin anak mengaji. Ya, kita kena ada rutin, kita kena tetapkan peraturan tu. Kanak-kanak perlukan peraturan dalam bentuk rutin. Itu perbincangan ayah dan ibu. Kemudian adakan family meeting. Panggil anak-anak. Ya, okey, ayah dan ibu dah bincang begini-begini. Bukan dia tanya pendapat kamu nak tak peraturan ni? Jangan tanya lah. Of course dia tak nak akan peraturan. Okey, ayah ibu nampak kamu guna skrin tanpa mengira masa sampai ke malam. Jadi ayah dan ibu rasa kita perlu ada peraturan dalam rumah. Okay, ataupun ayah ibu nampak kamu masa makan pun guna phone. Jadi perlu ada peraturan dalam rumah. Itu peraturan yang perlu dibincangkan antara ayah dan ibu terlebih dahulu, kemudian nyatakan pada anak-anak dengan jelas kenapa perlu peraturan tu. Supaya dia faham. Okay, supaya kemudian hari tidak berlaku konflik. Ataupun anak, kita boleh kata pada anak, kan kita dah bincang dulu begini. Jadi dia tak boleh ngelak. Dia dah agree to that. Kemudian setiap peraturan perlu ada reward ataupun ganjaran. Dengar, takkanlah nak bagi hadiah je tak. Ganjaran tu tidak semestinya dalam bentuk material. Pujian juga satu ganjaran. Masya Allah, bagus Ali hari ni. Hari ni tak adalah ayah nampak depan komputer je. Ada juga pergi main bola ke apa kan dekat depan rumah. Nampak tak? Itu ganjaran. Jadi anak-anak usia sekolah rendah ni, dia sukakan approval ataupun restu ataupun pujian daripada ibu bapa. Kerana dia mencari approval daripada guru, daripada ibu bapa. Dia suka, walau hanya puji pun dia suka. Dia suka kita raikan dia, raikan kebaikan dia, suka. Itu ganjaran. Okay, dan bersama peraturan juga perlu ada akibat, hukuman ataupun konsekuens. Saya suka guna perkataan konsekuens. Okay, kalaulah kita dah tetapkan peraturan, pukul 10 contoh dia kena tidur. Tapi anak tetap tidak tidur. Jadi apa hukuman yang akan kita kenakan? Mungkin kita tarik balik gadget dia selama seminggu, mungkin contoh dia. Itu bergantung kepada budi bicara ayah dan ibu. Apakah hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan ataupun tidak ikut peraturan. Okay, jadi kena ada ganjaran, kena ada konsekuens atau hukuman. Kerana jikalau kita hanya ada peraturan tapi kita tidak ada ganjaran, tidak ada hukuman, maka peraturan itu tidak bermakna bagi anak itu. Anak cakap, ayah cakap je, dia tak ikut tu nanti relax. Kita boleh je sampai malam sembang kan. Nampak tak? Jadi itu flow dia bila ada peraturan. Di peraturan yang pertama, seperti yang sebut tadi, perlu ada kerjasama atau united front antara ayah dan ibu bincang bersama. Kemudian adakan family meeting. Nyatakan apa peraturan itu dan kenapa perlu ada peraturan. Dan nyatakan juga apa reward. Tak perlu nyatakan. Mungkin kalau dalam masa sebulan kita nak beri ganjaran, dalam bentuk material itu terpulang pada ibu bapa. Okay? Tapi yang penting bila anak ikut peraturan, beri ganjaran, beri pujian. Itu yang paling penting. Dan kemudian kalau tidak ikut peraturan, ada hukuman dia. Ya, dan kita kena sentiasa konsisten dengan peraturan yang ada dalam rumah kita itu.
Jadi yang pertama kita kena ibu bapa kena anticipate, kena proaktif tengok kenapa apa peraturan yang kita perlu. Mungkin anak tidur lewat, kita perlu peraturan tentang anak tidur lewat. Mungkin anak tidak bergerak secara fizikal Mungkin kita ada peraturan supaya anak keluar sekejap bermain di luar atau berlari di luar. Mungkin kita tengok anak dengan gadget ni dia content yang dia lihat tidak sesuai ataupun YouTube yang ditonton tu bukanlah sesuatu yang elok untuk ditonton. Maka kita kena ada peraturan around content media yang ditonton oleh anak-anak. Inilah cara untuk ibu bapa untuk adakan peraturan dalam rumah. Jadi bincang antara suami dan isteri apa yang perlu kepada keluarga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Terima kasih Puan Afidah. Dan sebenarnya bila cakap tentang bincang dengan anak-anak, saya sangat suka ayat tu sebab saya suka guna ayat ni. Jangan expect orang faham kalau kita tak explain. Jadi sama juga dengan situasi anak-anak. Jadi kalau kita nak bincang, kalau kita nak larang, kita kena bagi tahu dulu apa konsekuens, apa sebab ibu dan ayah larang perkara tersebut. Jadi tentang perbincangan ni juga saya ada baca dalam satu buku dan dia katakan tentang perbincangan antara ibu bapa dengan anak-anak tentang perkara-perkara yang sensitif. Apa yang kita bincangkan sekarang adalah isu tentang gadget lah, dan perkara itu agak sensitif juga dari sudut emosi anak-anak sebagainya. Cuma ada perkara-perkara lain dari sudut seksual dan lain-lain. Benda tu perlu dibincangkan supaya anak-anak faham sebelum kita meletakkan peraturan. Terima kasih Puan Afidah. Okey, dan kita kembali kepada Encik Aiman yang tadi cakap tentang peraturan. Jadi saya nak tanya kepada Encik Aiman supaya minta untuk kongsikan tentang kesan terhadap penggunaan gadget ni kepada skill sosial murid. Sebab tadi sebelum forum kami ada berbincang dan saya ada ajukan juga kepada Encik Aiman tentang murid yang pendedahannya terhadap gadget di peringkat awal usia, dan mereka dikatakan baguslah pandai English, pandai sebagainya, tapi dari sudut komunikasi sosial dengan kawan-kawan, bila guru tak beri perhatian, mereka merajuk. Adakah itu salah satu daripada skill sosial, dan minta untuk kongsikan yang lain-lain juga lah. Okay, dipersilakan. Okey, bila kata skill sosial, kita kena faham bila sosial ni dia melibatkan komunikasi, melibatkan kefahaman pada bahasa badan, mimik muka, tona suara dan macam-macam lah. Dan sosial ni juga merujuk kepada, itulah benda kita terima, iaitu kita nampak orang tu bercakap, kita nampak bahasa badannya, kita dengar suaranya macam mana, itulah kita terima. Pada sama, sosial juga merujuk kepada apa yang kita pamerkan kepada orang lain, iaitu penggunaan suara kita macam mana, kita berbual dengan orang, kita mampu nak ekspresikan pendapat, kita mampu untuk bertanya, kita mampu untuk tegur orang tak kenal dan sebagainya. So sosial ni dia banyak domain yang ada, cuma saya tak nak go terlalu banyak, cuma saya nak ambil part yang paling penting sahaja, iaitu apabila kata penggunaan gadget, interaksi sosial, saya bagi dua jawapan lah hari ni. So jawapan pertama adalah apabila penggunaan gadget dalam interaksi sosial kanak-kanak, kanak-kanak ni dia kena bersosial secara depan-depan untuk dia belajar sesuatu. Contohnya, kanak-kanak umur 1 tahun ke bawah, dia akan mula naik ataupun dia mula akan kembangkan satu kemahiran kita panggil sebagai receptive skill. Receptive ni bermaksud kalau kita cakap dia, papa mana? Dia tahu. Bukan, itu bukan receptive. Kalau kita kata nak susu ke? Dia terus excited, dia terus faham. Itu maksud receptive. Dia tak boleh nak luahkan lagi, tapi dia faham apa yang kita cakap, dia receive. So itulah receptive. Yang kedua, peringkat selepas receptive, kemahiran sosial kanak-kanak ni, dan kita panggil sebagai expressive. So expressive ni adalah kemampuan dia untuk kata balik, untuk beritahu balik, untuk respon dengan apa yang kita buat. Contohnya kita cakap dia, Adam, mana tutup lampu? Dah sebut nama anak sendiri kan. So Adam, mana lampu? Dia pun tunjuk tu lampu. Kipas mana kipas? Tu kipas. Pergi kat mami, dia pun berjalan pergi kat mami. Dia dah receive, dia terima arahan tersebut,
dan dia express melalui tingkah lakunya sebab dia tak boleh cakap lagi lah. So bagi yang kanak-kanak boleh cakap pula, saya bagi contoh yang sama, kita tengah main macam banyak-banyak bola, kita tanya, mana warna bola warna merah? Dia ambil bola warna merah. Ataupun kita ambil satu bola warna biru, kita tanya, bola ni warna apa? Dia boleh cakap warna biru. Itulah kemahiran ekspresi. Iaitu dia faham soalan, bola ni warna apa, dan dia express balik, dia kata, bola ni warna biru sebab dia dah boleh faham. So bila datangnya sosial, bila datangnya gadget, dekat sini dia jadi tricky. Sebabnya apabila datangnya gadget, interaksi dua hala tu tidak lagi berlaku. Walaupun video, contohnya kita tengok rancangan kadang-kadang, kalau siapa yang tengok video kanak-kanak sekarang kan macam dia tunjuk benda-benda, lepas tu ada orang akan bertanya, hey, what color is this? Lepas tu dia akan menunggu, konon-konon macam menunggu jawapan kanak-kanak kan. Kanak-kanak jawab, yes, that is correct. Contoh macam Dora the Explorer lah kan. Dia macam buat tanya pada penonton dan kanak-kanak kena respon. Walaupun dia cuba untuk interaksi macam tu, tapi dia tetap tak mencapai yang kita kata sebagai ekspresi dan reseptif tadi. Sebab bila gadget ni, dia akan tetap jadi satu hala. Melainkan kalau kita video call ni lain lah. Ni maksud saya adalah benda yang kita buka kat YouTube, benda yang pre-recorded. Kita panggil sebagai asynchronous punya education. Iaitu benda yang dah pre-recorded dan boleh tonton bila-bila. So apabila mereka kurang bersosial kerana fokus main gadget, maka dekat sini dia membawa pada saya punya point kedua. Iaitu apabila asyik dengan gadget, dia akan bagi kesan yang pertama adalah dia punya motor skill dia akan mula underdeveloped. Sebab kanak-kanak ni dia kena bina dua jenis kemahiran motor, iaitu kemahiran motor halus dan juga kemahiran motor kasar. Motor halus ni adalah untuk dia macam dia boleh pegang pen ataupun dia boleh butang baju, dia boleh zip, dia masukkan duit dalam tabung, benda-benda yang kecil. Tapi kalau kemahiran motor kasar adalah apabila dia kena merangkak, dia mampu untuk berguling, dia boleh berlari, dia boleh melompat. Dia boleh memanjat kursi sofa kat rumah sebelum kena marah dengan nenek dia. Itulah. So itulah kemahiran motor kasar. So, apabila mereka terlalu fokus dengan gadget, maka dia akan mula tidak menghiraukan aktiviti begitu. Ketika ini dia akan jadi underdeveloped sebabnya dia terlalu fokus pada gadget. Sebab gadget ni, motor skill yang dia akan guna macam ni je. Kita guna gadget kan, kita akan gerak macam ni je. Dia akan guna jari je. Maka skill yang sepatutnya, sebab kanak-kanak ni dia kena bermain. Memang itu syaratnya. Puan Hafidah boleh setuju lah bila saya kata ni, kanak-kanak dia punya sifat wajib seorang kanak-kanak, dia wajib bermain. Dia kena explore, dia kena panjat, dia kena pegang ni, dia kena bermain. Tapi apabila terlalu fokus dengan gadget, maka jalan yang sepatutnya kena bermain tadi, dia dah tak ada dah. Dia pergi tempat ni. Kemudian yang kedua, macam mana sosial ni akan terkesan apabila dia gadget. Sebab bila dia main dengan kanak-kanak lain, dia akan mula bersosial. Dia akan mula sembang. Kan kadang-kadang kita tengok video viral yang antara dua bayi macam dah. Itu yang seorang je berbalas. Dah. Dia pun balas. Yang kita tak faham. Tapi mungkin dia ada bahasa dia, tapi dia berinteraksi juga. Walaupun bukan menggunakan bahasa yang macam kata-kata linguistik yang kita sekarang, tapi dia ada komunikasi. Contohnya dia akan berebut mainan, dia akan berebut ni, dia akan nak ni, dia akan saling tolak, dia bergaduh. Itulah sejenis interaksi ataupun sosial yang dia kena bina. Tapi malangnya bila datangnya gadget yang berlebihan, ingat kata kuncinya berlebihan. Bukannya langsung oleh gadget. Bila datang gadget yang berlebihan, semua yang saya cerita ni semua tak ada. Dia punya kemahiran dengan kanak-kanak lain tak ada, dia punya pandangan mata pun tak ada. Yelah sebab kalau dia dah main gadget, of course dia dah tak ada pandangan mata. Dan dia akan mula macam-macam isu yang akan terjadi dan akhirnya kanak-kanak ni dia mula, kita panggil satu keadaan kita panggil sebagai speech delay. Speech delay ni adalah satu diagnosis seorang kanak-kanak apabila mereka bercakap lambat berbanding daripada usianya. Kepada para penonton kalau nak faham benda ni lagi mudah, sebab saya tak cerita panjang lah sebab benda tu kompleks sikit. Tapi kalau nak mudah faham macam ni je. Lepas habis program live ni, saya nak tonton dan puan-puan buka Google, search speech developmental chart. Dia akan tunjuk speech developmental chart, iaitu carta milestone kanak-kanak punya percakapan. Dia akan tengoklah umur 1 tahun, sekurang-kurangnya boleh cakap 1 patah perkataan. Masuk umur 2 tahun boleh cakap 2 hingga 3 patah perkataan. Umur masa 3 tahun dah boleh buat ayat. Itu adalah speech developmental chart. Dia boleh sebut huruf apa. Contohnya paling mudah nak mudah faham, kanak-kanak yang mula bercakap, biasanya dia akan boleh guna perkataan yang bermula dengan huruf pada bibir. Sebab tu dia akan sebut mama, papa, baba. Dia sebut benda yang kat bibir dulu. Baru dia akan mula masuk ke dalam kepada penggunaan lidah macam lala, kakak, gaga. Tapi awal-awal bibir dulu. Tu konsep mudah untuk mudah faham lah.
Tapi bila datangnya gadget, macam saya cakap dah, gadget yang berlebihan menyebabkan perkembangan tu tak terjadi. Bila datangnya speech delay ni, sebab macam kami dekat pusat psikologi Jururamai, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, saya dah bekerja dekat 2 pusat psikologi yang berbeza dan banyak sangat kes yang kita jumpa kanak-kanak yang datang bercakap lambat dan bila kita gali-gali rupanya faktor sebab mereka terlalu main dengan gadget. Dan bila dengan gadget, macam kita cerita tadi, kerana terlalu dengan gadget menyebabkan perkembangan yang sepatutnya terbina tak terjadi. Dan apabila kita mula kurangkan penggunaan gadget, dia punya perkembangan tu dia dapat kejar balik. So bagi saya ini antara benda yang kita kena jaga-jaga. Sebab gadget ni dia bukannya bagus tak bagus. Gadget ni adalah sejenis alat. Kata kuncinya adalah macam mana kita jadikan alat tu sebagai kelebihan atau sebagai mudarat. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Apabila Cik Aiman mention tentang speech delay tadi tu, dan saya sangat tertarik juga sebab memang itu antara masalah yang kami selalu hadapi apabila melakukan proses saringan murid baru untuk tahun 1. Banyak masalah speech delay dan saya pelik sebab perkara itu makin meningkat daripada tahun ke tahun sebab saya bermula dengan Seriti daripada tahun 2007 dan hingga sekarang, dan perkara tersebut makin meningkat dan dia sesuatu benda yang sangat merisaukan jugalah. Dan saya ada juga baca sebelum ni dan salah satu puncanya adalah berpunca daripada gadget sendiri. Okey, terakhir untuk soalan tu dan soalan yang terakhir untuk Puan Nur Afidah. Tadi kita bincang tentang skill sosial. Jadi saya nak minta untuk Puan kongsikan dengan penonton kita pada hari ini tentang cara untuk kembalikan keakraban, untuk ikat kembali hubungan sosial antara murid dengan ibu bapa dan mungkin juga dengan guru berdasarkan kesan-kesan yang kita bincang tadi. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Miss Ain. Kanak-kanak ni dia perlukan perhatian. Kadang-kadang orang dewasa pun kita perlukan perhatian. Kalau kita tak ada perhatian, kita rasa macam kita detach dari dunia sosial sekeliling kita. Jadi kanak-kanak lebih memerlukan perhatian. Jadi beri perhatian pada anak-anak kita. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa ni bila anak-anak tunjukkan tingkah laku yang inginkan perhatian, kita kata kanak-kanak tu mengada. Kita tak ala mengada lah dia ni, boleh je buat sendiri, boleh je main sendiri. Dan kalau kita kalau mungkin tuan-tuan dan puan pernah baca tentang 5 love languages ataupun 5 bahasa kasih sayang. Ada 5 cara anak-anak inginkan perhatian kita, yang mana yang lebih dominan bagi mereka. Jadi secara umumnya memang anak-anak inginkan perhatian. Jadi cara untuk kita akrab kembali di antara guru dan murid, begitu juga antara ibu bapa dan anak-anak adalah dengan memberikan perhatian kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, buatkan anak-anak tu rasa sense of belonging atau dia rasa sebahagian dari ahli keluarga. Di sekolah, di kelas, buatkan dia rasa dia sebahagian daripada ahli kelas. Bagaimana cara dia beri dia tanggungjawab. Anak-anak kalau kita lihat anak kecil saya yakin anak Cik Aiman juga Adam dia mesti dia suka nak tolong kan. Dia suka nak buat, kalau buat apa dia nak tolong. Sebab dia rasa dia nak rasa dia sebahagian dari ahli keluarga. Dia nak rasa dia signifikan. Dia nak rasa dia bernilai dalam keluarga dengan cara membantu. Jadi kita sebagai guru di sekolah kita minta bantuan murid-murid kita. Benda-benda kecil kita minta bantuan. Jadi dia rasa, wih, cikgu panggil aku ni berharga juga dekat kelas ni, nampak tak? Benda kecil. All these little things that matter to children. Di rumah pun macam tu. Dalam masa banyak penggunaan skrin sekarang, jangan biarkan anak-anak terlampau dengan skrin sehingga kan mereka tidak buat langsung kerja rumah. Walaupun mungkin tidak ada helper di rumah, panggil anak. Bersama-sama melakukan kerja rumah. Itu sebenarnya membuatkan anak rasa sense of belonging. Itu mengakrabkan hubungan antara ahli keluarga. Di sekolah pula merapatkan hubungan sesama ahli kelas dengan guru juga. Jadi yang pertama, anak kena rasa sense of belonging. Beri dia attention dan anak kena rasa sense of significant. Okay, dia rasa bernilai. Dia rasa berharga. Sebab itu kita beri tumpuan pada kelebihan yang dia ada. Jangan terlampau melihat kekurangan dia. Jangan terlampau melihat keburukan dia. Cari, gali. Setiap manusia ada kelebihan. Cari gali apa yang anak ni ada. Contohnya anak tu mungkin dia
dia apa ni sangat pandai, dia suka mengelak, contohnya kan dia ada pergerakan mengelak, dia pandai mengelak, minta tolong dari segi mengelak atau minta tolong dia dari segi menyusun kalau dia ada visual spatial intelligence dia panggil, minta tolong berdasarkan kelebihan yang dia ada. Jadi dia rasa dia menilai. Itu sebenarnya mewujudkan hubungan yang akrab dalam keluarga. Okay, saya tertarik dengan sesuatu yang pernah diperkatakan oleh Tristan Harris, ya. Dia baru ni dia muncul dalam dokumentari yang sangat menarik oleh Netflix yang dipanggil The Social Dilemma tu. Tristan Harris ni dia bekas pengurus Google, ya. Kata dia setiap gergasi teknologi seperti Google ataupun yang membuat apps ni semua, mereka ada pelbagai kaedah untuk menarik perhatian kanak-kanak supaya melekat dengan gadget, supaya melekat dengan apps, melekat depan skrin. Dan ini bukan salah mereka, ya. Mereka ni memang tugas dia. Tugas dia untuk memasarkan apa saja ciptaan yang direka tu. Jadi memang setiap kaedah yang digunakan ni memang dia panggil apa ni kenali sebagai war of attention. Mana dia nak tarik perhatian anak-anak ni daripada ibu bapa. Nak tarik perhatian ibu bapa ni kepada anak-anak. Inilah sebenarnya bala gadget ni kalau kita tidak pantau dan kalau kita tidak ada limit. Jadi kita hilang, anak-anak hilang tumpuan pada ibu bapa hilang tumpuan pada anak-anak. Ini adalah akan memecah belahkan unit keluarga itu sendiri yang akan akhirnya meruntuhkan masyarakat. Ya? Jadi ini adalah satu perkara yang kita harus ambil iktibar. Jadi kita harus kembali beri perhatian pada anak supaya anak beri perhatian dan beri tumpuan pada kita juga sebagai guru dan juga sebagai ibu bapa. Dan cara dia bagaimana saya ada sebut tadi. Okay? Dan Miss Ain juga ada sebut, dia banyakkan berbual-bual dengan anak. Kita jangan memandang rendah keupayaan anak tadika, anak sekolah rendah untuk berbual dengan kita. Kita pilih satu isu. Dan kita bersembang, tanya pendapat dia. Saya suka bila saya tinggal di UK lama juga. Saya suka kanak-kanak di sana dan kanak-kanak Malaysia juga saya nampak ramai. Sekarang bila kita berbual dengan dia tentang satu topik, dia very open, dia nak bersembang dengan kita. Okay, kita galakkan dia bercakap. Tanya dia, dengar pendapat dia. Okay, yang penting skill mendengar. Jangan hanya kita banyak bercakap dan membebel pada dia. Lama-lama dia pun tidak bercakap. Lepas tu kita komplain. Oh teruk budak sekarang ni tak bercakap. Ataupun tak reti bercakap. Sebenarnya kita tidak beri peluang pada dia dan tak bimbing dia untuk bercakap dengan cara yang betul. Jadi berbual untuk cara mengembalikan hubungan rapat dalam keluarga. Berbual dengan anak. Banyak mendengar. Kalau anak suka main game contohnya. Main game dengan anak tu. Ni main game apa ni? Jom kita main sama-sama. Main bersama-sama. Jadi anak pun rasa dia ni rasanya diberi perhatian juga oleh ayah ni main game dengan dia. Jadi bila kita main bersama-sama dengan anak, kita boleh pantau dan kita boleh limitkan penggunaan skrin tu juga atau penggunaan game. Nampak tak? Jadi dia macam apa ni panggil? Sambil menyelam minum air. Nampak? Jadi kita cari apa interest anak. Masuk ke dalam dunia anak-anak untuk faham minat dia. Buku apa dia suka baca. Karakter kartun apa yang dia suka. Okay, dan juga kita boleh tahu YouTuber mana yang dia suka. Sebab kadang-kadang ni anak-anak suka YouTuber yang bawa pengaruh buruk. Jadi kalau kita tak ambil tahu, kita tidak tahu siapakah yang menetapkan standard dalam hidup dia. Okay, ni semua kita kena ambil tahu hanya apabila kita wujud connection dengan anak-anak. Lakukan aktiviti bersama-sama, makan bersama, solat jemaah bersama-sama. Lakukan bersama-sama. Pada usia sekolah rendah ni lah kita hendak membimbing anak dengan mudah sebenarnya. Bila dia dah masuk ke usia remaja. Remaja tu bagi saya umur 11 tahun rendah atas mereka sudah mula lebih cenderung ke arah rakan-rakan. Jadi ibu bapa sudah hilang sebenarnya kuasa ataupun pengaruh pada anak semakin berkurang. Jadi jangan biarkan pengaruh tu hilang terus. Diteruskan berbual dengan anak-anak, acknowledge kelebihan dia. Kita apa saja luahan dia kita dengar. Apa pendapat dia kita minta. Okey, contohnya hujung minggu ni kita nak makan apa ada cadangan tak? Siapa boleh bagi cadangan? Kita dengar saja je lah kan. Nak bagi dia luahkan. Ini kita berbincang. Ataupun nanti kita nak buat apa sama-sama. Kita nak pergi bercuti bila cuti sekolah. Ini lepas PKP, lepas COVID lah kan nak bercuti pun kan. Okay, nampak tak? Kita minta pendapat anak. Ini sebenarnya dia rasa sense of significant dalam keluarga. Jadi yang penting beri perhatian pada dia. Nak kurangkan masa skrin sekarang mungkin susah disebabkan oleh penggunaan skrin untuk pembelajaran. Jadi kita bincang benda-benda lain. Beri perhatian pada dia. Cari apa kelebihan dia. Buatkan dia rasa sebahagian dari ahli keluarga. Beri tanggungjawab pada dia. Buatkan dia rasa bernilai dan berharga dalam keluarga dengan menghargai kebaikan dan pertolongan yang dia berikan.
Ini cara yang walaupun bukan zaman PKP, bukan zaman COVID, inilah cara untuk mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, apatah lagi pada masa sekarang di mana semua orang tertekan ya. Kanak-kanak pun tertekan dengan rutin yang berbeza dengan normal yang baru. Jadi kita yang paling penting untuk kita adalah mengeratkan hubungan antara satu sama lain bersama guru, bersama anak-anak, bersama adik-beradik dalam keluarga juga supaya kita lebih tenang ya. Supaya kita lebih tidak timbul tekanan dalam diri kita kerana kita sebagai manusia social being, kita perlu sentiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Puan Afidah. Dan selesailah ketiga-tiga soalan untuk setiap panel sebenarnya. Okey, dan bila disebutkan tentang social dilemma tadi, saya ada tonton juga dekat Netflix tentang dokumentari tersebut, dan apa yang paling menakutkan adalah mereka sedar tentang kesan engagement diorang dengan ni, tapi diorang pun tak boleh nak elak, still all going on the screen. Jadi orang yang merangka algoritma tersebut pun tak dapat nak elak diri mereka untuk engage dengan social media, apatah lagi kita yang memang tak sedar langsung. Okey, dan harapnya kesedaran tu makin meningkat lah. Nanti kita cuba bawakan kepada forum perbincangan yang lain ke. Okey, dan setakat ni tiada soalan daripada mana-mana ibu bapa. Jadi saya minta untuk setiap panel membuat kesimpulan lah daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Boleh saya tujukan kepada Cik Aiman dulu untuk buat kesimpulan hari ini. Oh, Miss Ain. Ya. Cik Aiman. Unmute. Oh, Miss Ain. Ya. Ada 2 orang bertanya soalan dekat. Okey, ada dah. Ha. Okey, untuk soalan yang pertama, saya baca dulu kepada Puan Afidah. Okey, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan sekiranya anak berumur 7 hingga 12 tahun ketagih dengan gadget? Itu je kan soalan dia? Itu saja. Okey. Sebenarnya kita boleh, terima kasih ya puan atau tuan yang bertanya soalan tu ya, untuk anak 7 hingga 11 tahun. Mula kita kena faham dulu apa yang berlaku ketika anak 7 hingga 11 tahun ni. Apa sebenarnya kecenderungannya ya, dan apa sebenarnya yang dia perlukan pada usia ni. Dan secara ringkasnya, anak-anak usia 7 hingga 11 tahun ni dia perlukan acknowledgement ataupun apa ni panggil, nama sebenarnya dia perlukan kita lihat pada kelebihan dia, pada kebaikan dia. Seperti yang saya sebut tadi, cara untuk merapatkan hubungan dengan dia. Bagi anak yang 7 hingga 11 tahun yang terlalu ketagih dengan gadget, ya kita patah balik, kita lihat kenapa dia berlaku begitu. Apa sebabnya begitu? Adakah selama dia tidak pernah rasa diri dia bernilai? Adakah selama dia tidak pernah diberi tanggungjawab dalam keluarga untuk lakukan sesuatu? Maka dia terlalu banyak masa senggang, dia boring, ya, dia tak ada orang untuk bercakap, dia tidak diberi perhatian. Maka seperti yang saya sebut tadi, war of attention tadi, maka dia rasa gadget lebih beri perhatian pada dia, gadget lebih responsif pada dia, maka dia berkawan dengan gadget ataupun dia connect dengan gadget lebih pada connect dengan kita sebagai bapa dia ataupun connect dengan rakan-rakan. Nampak tak? Jadi kita patah balik kepada asas umur tu, apa yang dia mahu. Adakah kita beri perhatian pada dia? Kalau kita kata, ya saya beri perhatian pada dia puan, tapi dia tetap juga ketagih dengan gadget. Kita balik kepada soalan kedua tadi tentang peraturan. Adakah kita ada peraturan dalam rumah yang menetapkan masa mana yang harus dia guna gadget? Sebab daripada perkataan ketagih tu mungkin dia sepanjang masa guna gadget. Malam sebelum tidur pun guna gadget, bangun tidur tengok gadget ya. Kalau masa belajar online learning, of course dia tengok skrin kan, tak boleh buat apalah. Lepas tu pun dia tengok gadget. Maknanya kita tidak menetapkan peraturan. Tetapkan peraturan. Okey nak, pada masa online learning boleh guna skrin, boleh guna gadget. Tapi lepas tu kena off screen ataupun kita nyah screen, kita pergi buat benda lain. Mari tolong mak di dapur. Mari tolong ayah buat itu ini. Nampak tak? Kita beri dia aktiviti yang lain. Kanak-kanak yang ketagih dengan gadget ni, mereka tidak diberi alternatif. Kalau mereka ada alternatif, contoh dia, kita budayakan membaca buku dalam keluarga.
Jadi dia ada satu aktiviti alternatif yang dia boleh lakukan. Kalau kita adakan duty roster dalam keluarga, siapa basuh pinggan, siapa cuci lantai, siapa sapu sampah, siapa kemas, dia ada aktiviti lain untuk lakukan. Jadi dia tidak terlampau bergantung kepada gadget untuk mengisi masa lapangnya. Jadi bagi anak-anak yang ketagih ni, cara kita menguruskannya, satu, adakan peraturan. Yang kedua, berikan aktiviti alternatif kepada dia. Bincang dengan dia. Ya, fahami apa minat dia. Tentu dia ada minat lain yang dia nak lakukan. Kita raikan minat dia supaya dia menjauhkan diri dari gadget dan tumpukan pada minat dia. Mungkin dia suka main bola sepak, dia suka baking, dia suka apa aja lah minat lain selain daripada melihat gadget. Jadi ini adalah antara cara untuk kita renggangkan anak dari gadget seketika, insya-Allah. Okey, ada soalan yang kedua. Terima kasih kepada Puan Afida. Tadi kita ada bincang tentang interaksi sosial antara guru dan ibu bapa di media sosial. Cuma ada soalan ini minta untuk jelaskan sebab tadi bincang fokus kepada ibu bapa dan guru. Minta untuk jelaskan juga tentang interaksi antara guru dengan murid apabila dia jadi isu, murid rasa guru tak beri perhatian bila murid cuba untuk meluah perasaan kepada guru, dan mungkin juga mereka juga mencari seorang yang boleh mendengar apabila ibu bapa mereka sibuk. Minta untuk share tentang Okey, ini masuk kepada perkembangan emosi yang tadi Encik Aiman ada sebut juga sikit ya. Dan kita hidup dalam masyarakat di mana kita menidakkan emosi. Kita menidakkan emosi, jangan nangis, apa nak sedih benda ni, benda kecil je itu pun nak sedih ke, kan? Kita tidakkan emosi anak-anak kita, terutama anak-anak kecil. Jadi anak-anak dia hidup, dia membesar dalam keadaan emosi yang tersimpan. Kalau dia marah, jangan marah, kenapa marah-marah ni, sedangkan kita pun marah dia sebab dia marah, kan? Jadi dia benda tu jadi konflik. Kita tak bagi anak marah, kita tak bagi anak sedih, anak nangis tak pergi nangis. Apa ni, lelaki nangis ni, perempuan je nangis, lelaki tak nangis. Sedangkan banyak, mungkin Encik Aiman boleh sahkan, banyak kadar bunuh diri berlaku di kalangan orang lelaki berbanding dengan perempuan. Walaupun perempuan lebih banyak terfikir, tapi yang banyak yang jadi ni adalah di kalangan lelaki. Sebab apa? Sebab lelaki ni dia banyak disuruh pendam. Jadi guru kena faham perkembangan emosi. Jangan tidakkan emosi. Bila saya kata jangan tidakkan emosi, maknanya bukannya kita layan sehingga dia breakdown ke tak. Kita akui emosi dia. Oh, kamu sedih Kenapa kamu sedih? Mari cikgu dengar. Kita sentiasa terbuka untuk mendengar. Kita akui emosi dia. Kita sanggup untuk mendengar. Ini ibu bapa juga itu Kita mendengar apa sebenarnya masalah yang dihadapi sehingga membawa kesedihan dia. Kemudian kita bincang bersama-sama dia. Macam mana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi yang menyebabkan kesedihan dia. Bukannya menidakkan, jangan sedih, jangan marah, jangan kecewa, jangan frustasi. Orang tu rasa macam tu, kan? Kita tak boleh halang, tak boleh hilangkan dia. Apa yang kita boleh buat, kita dengar, kita akui emosi dia, kita dengar dan kita bantu dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dia. Contoh dia frust, markah dia rendah, kan? Alah, relax janganlah frust, orang lain lagi makan lagi rendah. Itu jawapan yang salah Itu respon yang salah. Oh, kamu frust ya rendah. Kenapa kamu harapkan tinggi lagi? Saya harapkan tinggi lagi tapi dapat rendah. Okey, rasanya apa yang perlu kita buat untuk perbaiki nanti dapat markah tinggi? Nampak tak? Kita berbincang dengan dia, kita acknowledge feeling dia. Jadi guru kena ada skill ni, ibu bapa juga kena ada skill ni. Guru kena mendengar. Dia banyak mendengar. Kadang-kadang guru ni sibuk sangat, kan? Banyak nak mendengar masalah keluarga lagi, masalah murid-murid lagi. Tapi bila kita dah pikul tanggungjawab tu, kita mendengar, dengan cara mendengar kita membantu anak-anak yang mungkin menghadapi masalah dan mungkin kalau tidak mendengar masalah mereka lebih tertekan, boleh membawa kepada kemurungan, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Ini semua rentetan-rentetan daripada perkara kecil yang kita abaikan. Itu nasihat saya lah pada guru dan ibu bapa juga. Alhamdulillah. Untuk soalan seterusnya berkaitan dengan keperluan gadget dalam pendidikan. Saya rasa Encik Aiman boleh jawab untuk soalan ni tadi sebab kita bincangkan juga. Okey, soalan yang diajukan adalah bagaimana pula dengan keadaan sekarang yang memerlukan gadget untuk maklumat pembelajaran dan online learning atau group project yang memerlukan telefon pintar itu sendiri. Okey, maka dekat sini dia datang, terima kasih soalan daripada Ayat Ghaffar.
Okey, terima kasih soalan. So dekat sini dia datang balik pada konsep yang kita sebut tadi, iaitu gadget ni adalah sebagai alat. Maka bila datang situasi macam tu, gadget tu menjadi keperluan. Dia bukan lagi menjadi satu entertainment ataupun satu gangguan, tapi dia jadi keperluan. Maka dekat sini datangnya satu konsep yang sangat penting untuk mengawal kita supaya kerja kita buat tu just untuk kerja dan bukannya mula jadi benda lain, adalah kita panggil sebagai disiplin. Dan disiplin ni bukannya dibina sehari dua. Disiplin ni adalah satu sifat seseorang yang mampu berpegang kepada peraturan, iaitu disiplin diri sendiri. Dia adalah benda yang dibina daripada kecil. Macam tadi Puan Afidah kata, kita bagi kanak-kanak ni ada rutin. Dalam sehari, waktu tengah hari, waktu tidur, ni waktu makan, ni waktu main. Maka apabila mereka sudah patuh pada rutin, benda ni membina dia punya kemampuan untuk dari segi time management dan juga dari segi pengurusan, dari segi priority management. Sebab itu yang kita belajar, bukannya kita belajar dalam sehari dua, tapi dia lah benda yang terbina daripada kecil. Maka bila datang disiplin, maka bagi saya tak ada masalah untuk menggunakan gadget, untuk cari maklumat. Yang penting disiplin. Saya bagi tips sikit lah, halang-halang tanya pasal soalan ni. Saya bagi tips sedikit. Kita guna konsep Pomodoro teknik. Pomodoro teknik ni ada satu teknik yang macam dah old school tapi bagi saya masih relevan, iaitu kita tetapkan lebih kurang, contohlah 30 minit. Kita tetapkan 30 minit tu memang untuk kerja sahaja. Maksudnya kalau buka kat Google Chrome tu jangan buka tab-tab, jangan buka phone untuk tengok, jangan buka ni. Yang kalau buka kat Google tu memang Google je, jangan ada tab tu Twitter, tab untuk Facebook, jangan buka. So selama 30 minit tu fokus untuk kerja sahaja. Bila nak check notification ke, tiba macam nak tegur kawan ke, tiba macam nak tengok apa newsfeed semua tu, hold dulu. Kita cakap tak apa, nanti lepas 30 minit, 5 minit nanti kita boleh tengok dan kita sambung balik kerja 30 minit. Begitu jauh lebih produktif berbanding kita paksa selama 3 jam kita buat kerja sahaja. Sebab macam saya cakap tadi, bila kita berhadapan dengan gadget, dengan skrin, dia ada satu konsep yang saya cerita tadi, iaitu techno stress. Techno stress ni adalah benda yang kita kena jaga. Sebab bila kita asyik menghadap skrin lama-lama, dia akan jadi penat. Kita akan burn out dan akhirnya tak produktif pun. Pentingkan kualiti berbanding kuantiti. Alhamdulillah. Ilmu baru banyak yang saya belajar hari ni lah. Okay, so kita teruskan, saya tutup soalan setakat itu sahaja, itu soalan yang terakhir. Jadi saya minta untuk setiap panel beri kesimpulan lah untuk slot kita, forum kita pada malam ni. Saya persilakan kepada Cik Aiman dulu untuk beri kesimpulan. Silakan. Berkenaan tajuk kita ni adalah forum pendidikan dan media baru, penggunaan gadget era nama baru kan. Bagi saya sebenarnya setiap zaman dia ada cabaran-cabaran tertentu. Kita tak boleh samakan sebagai ibu bapa, contohnya kita bandingkan dulu okey je penggunaan, macam Puan Afidah kata ada TV zaman berwarna kan. Saya tak sempat merasa benda tu. Sebab saya lahir je TV dah berwarna dah. Tapi saya sempat merasa TV yang besar, yang lebar kan, yang tebal tu, saya sempat merasa. So kita merasai zaman tersebut dan kita ada cabaran kita lalu pada zaman tersebut. Apa yang boleh kita buat adalah apabila anak-anak zaman sekarang, kita melihat anak-anak pada zaman sekarang, cabaran pada masa sekarang. Kita tak boleh nak compare yang kata dulu kita okey je, tak ada pun main gadget. Tapi zaman sekarang gadget tu adalah keperluan, di mana semua benda perlukan gadget. Nak komunikasi pun kita guna WhatsApp. Kita nak tengok resipi masak contohnya, ataupun kita tengok grup WhatsApp, grup Facebook, masak apa tak jadi semua tu kan. So kita memang akan rujuk dengan benda-benda berkaitan gadget. Maka kita layanilah anak kita berdasarkan pada zamannya. Dan ada tambahan, boleh kalau siapa yang berminat nak belajar lebih lanjut pasal cabaran membesarkan anak dalam zaman-zaman sekarang, antara buku saya boleh suggest adalah buku berkaitan dengan generasi. Saya lupa nama exact words tu, buku tu, tapi buku tu menceritakan macam mana bezanya Gen Y, Gen X, Gen Z punya cabaran. Macam mana persekitaran itu membentuk pemikiran mereka. Saya bagi contoh mudah lah. Zaman kita kecil-kecil dulu mungkin kita pernah merasa buka Yahoo Mail. Di mana kita nak buka Yahoo Mail pun kadang-kadang loading lama. Nak connect internet pun titik semua tu kan baru dapat internet. Dan zaman itu tidak memerlukan pendekatan teknologi yang canggih pun, sebab kita just buka untuk email, just buka untuk MIRC, untuk Yahoo Messenger. Tapi zaman sekarang
internet laju tu diperlukan. Internet laju tu merupakan satu keperluan, nak online, nak kelas, nak buka YouTube, nak Netflix. Menyebabkan bila internet slow sikit je, kita dah marah. Betul lah, tengah tengok Netflix tiba-tiba loading. Tengah tengok YouTube tiba-tiba buffering. Kita macam, padahal waktu kecil okey je bila internet slow. Maka ini juga membentuk pemikiran mereka yang membesar dalam suasana internet laju, di mana mereka akan mahukan instant gratification. Dia mahukan semua benda nak cepat. Dia nak order makanan terus sampai hari ni dalam masa sejam. Dia nak order dekat Shopee, dia nak next day delivery. Sampai lambat sikit dah marah pada seller. Dia buka Lazada, dia nak yang boleh hantar terus esok. Dia mulakan instant. Malah kalau kita tak tahu, mungkin masa depan mungkin sampai tahap ada AI kot yang boleh tahu kita ni nak order apa. Masa kita baru terfikir nak order, tiba dah masuk Shopee. Mungkin lah, saya tak tahulah kan. Tapi nak kata bahawa persekitaran teknologi pada zaman itu membentuk pemikiran anak-anak, maka kita masuklah dunia mereka, kita belajar dunia ini supaya kita boleh belajar masa anak-anak. Walaupun tak ada internet, ini masa untuk belajar, iaitu sebab kanak-kanak akan membesar dengan dunia ini. Okey, Alhamdulillah. Dan kita silakan Puan Hafidah untuk buat kesimpulan pada malam ini. Teknologi AI tu dah ada dah Encik Aiman. Sebab kadang-kadang bila kita terfikir satu kita cakap, tiba-tiba keluar di Facebook dia recommend apa-apa yang kita perlukan. Semua dah ada. Itu bahaya untuk anak-anak kita juga Okay, kesimpulan saya, tadi saya ada sebut tentang American Psychiatric Association tentang panduan-panduan yang diberikan tentang penggunaan gadget bagi kanak-kanak, dan American Academy of Pediatrics juga, dan Australian Pediatrics, banyak pertubuhan-pertubuhan badan-badan yang berkaitan dengan kanak-kanak banyak mengeluarkan panduan-panduan tentang penggunaan gadget, terutama tentang masa penggunaan gadget dan juga konten apa yang seharusnya ditonton yang sesuai dengan usia kanak-kanak. Tetapi pada masa normal baharu ni, kanak-kanak memang banyak meluangkan masa di depan skrin disebabkan pembelajaran online yang perlu dilakukan kerana tidak dapat pergi ke sekolah. Jadi banyak kelonggaran juga boleh diberikan dari segi masa tu, tapi kelonggaran tidak boleh diberikan dari segi konten. Okay. Saya suka tekankan pada konten kerana bila anak-anak sudah mempunyai akaun media sosial, ada akaun YouTube, akaun Instagram, akaun Snapchat dan semua-semua tu kan, daripada usia awal mereka terdedah kepada pelbagai unsur-unsur yang negatif di internet. Yang positif pun ada, tapi sebenarnya yang negatif ni lebih menarik. Kan banyak pop-up di YouTube, banyak pop-up, klik keluar satu sehingga membawa kepada website pornografi contohnya. Anak 7 tahun, 8 tahun sudah masuk, sudah melayari laman web pornografi kerana terjumpa asalnya, curious, kemudian tak ada siapa untuk mereka luahkan, maka mereka berterusan sama ada mereka tertekan ataupun mereka terus menjadi ketagih dengan pornografi. Di internet juga antara konten yang membahayakan, tidak baik juga, antaranya adalah bully cyber, kan, antaranya adalah elemen keganasan yang melampau yang tidak dapat ditanggung oleh kanak-kanak. Ibu bapa harus fikir benda ni semuanya. Mereka masih kecil. Sekolah rendah, tadika, mereka masih belum sampai tahap kematangan untuk berfikir yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi ibu bapa perlu sentiasa ada untuk menjadi tempat untuk anak buat rujukan apabila mereka terjumpa sesuatu di internet yang membahayakan ataupun yang memudaratkan ataupun yang membuatkan mereka bingung ataupun yang lucah. Ibu bapa perlu sentiasa ada untuk menjadi bahan rujukan untuk memberi bimbingan kepada mereka. Ya, kita membesar dalam dunia yang agak tertutup dulu, tapi anak-anak kita sekarang membesar dalam dunia terbuka. Semua maklumat ada di hujung jari. Maklumatnya bukan ilmu, maklumat. Maklumat semua ada di hujung jari. Mereka belum capai tahap kematangan, belum capai tahap untuk berfikir dengan rasional. Mereka tidak boleh hadam semua itu. Bila mereka tidak boleh hadam, sama ada mereka tertekan ataupun mereka jadi ketagih dengan elemen-elemen pornografi, elemen keganasan yang mereka tonton. Dari apa pantau. Okay, kalau ada pasang filter. Ini sebagai cara untuk kita sebagai benteng bagi anak-anak kita sebelum mereka capai ke tahap mereka boleh berfikir, sebelum mereka capai ke tahap di mana kita boleh berbincang secara terbuka dengan mereka, kita adakan dulu benteng kepada mereka, kemudian pada masa yang sama sentiasa bersembang dan berbual dengan mereka tentang internet, tentang konten dalam internet, tentang keselamatan di internet, tentang adab di internet,
tentang peraturan-peraturan menggunakan internet dan juga tentang menjadi citizen atau masyarakat di internet yang bertanggungjawab, ya, yang menggunakan internet dengan cara yang betul, dengan mencari bahan-bahan yang baik di internet saja. Itu peranan kita sebagai ibu bapa dan juga sebagai guru dalam membimbing anak-anak dalam era digital ini, tambah lagi pada normal baru ini di mana kehidupan mereka banyak berkisar di sekitar skrin itu sendiri. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan dengan berakhirnya kesimpulan daripada Puan Afidah tadi tu, itulah line bahawa kita dah sampai ke garis penamat untuk forum kita pada malam ini. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada kedua-dua panel kita sebab bukan sekadar menjawab persoalan-persoalan tu, malah macam tahu pula itu merupakan satu kerisauan saya sendiri terhadap anak murid walaupun sebab tak ada anak lagi kan. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Puan Afidah, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Aiman kerana sudi bersama kami malam ni, dan kepada ibu bapa nanti boleh tonton balik tentang live ni, kami akan siarkan di YouTube dan juga di Facebook. Mana yang terlepas boleh tonton semula. Dan ada satu pengumuman penting berkenaan dengan pertandingan azan untuk semua anak-anak murid Seriti. Okey, Seriti Darul Amilin saja ya. Kami akan mengadakan pertandingan azan dan anak-anak lelaki boleh join nanti. Saya akan serahkan garis panduan dekat dalam grup ibu bapa dekat WhatsApp, dan ibu bapa hanya perlu record sahaja dan hantarkan video tersebut kepada pihak kami lah. Okey, dan itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.